Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dalam video kita pada hari ini, saya nak sharekan dengan korang semua tentang satu watak dalam dunia One Piece yang telah pun menjadi buah mulut dalam komuniti One Piece, bahkan dalam komuniti anime sendiri sejak daripada rilisnya chapter yang ke-1043 One Piece, iaitu tentang watak Joy Boy. Yang mana dalam chapter tersebut ditunjukkan kepada kita dalam panel yang terakhir seakan-akan Joy Boy telah pun bangkit semula dalam tubuh Monkey D. Luffy. So, dalam video kita pada hari ini, saya nak share pasal korang semua tentang satu teori yang bagi saya sangat-sangat menarik tentang watak Joy Boy ni. Ialah disebabkan oleh Joy Boy merupakan satu watak yang masih lagi misteri sehingga ke hari ini, dan kita tak tahu banyak pun tentang Joy Boy ni. Yang kita tahu pun, Joy Boy merupakan satu watak yang dikatakan telah hidup pada zaman Void Century, iaitu lebih daripada 800 tahun yang lalu dalam dunia One Piece, dan Joy Boy dikatakan merupakan watak yang telah membuat perjanjian dengan kerajaan dalam dunia Fishman Island, yang mana perjanjian itu tidak berjaya untuk dilunaskan oleh Joy Boy sendiri, dan Joy Boy telah pun menuliskan satu poneglyph sebagai tanda memohon maaf kepada penduduk Fishman Island. Iaitu perjanjian dia adalah untuk membawa Fishman Island ni naik ke atas untuk hidup bersama-sama dengan manusia biasa. Dan Joy Boy juga merupakan satu sosok yang dikatakan pemilik kepada One Piece tu sendiri. Sebabnya lepas Goldie Roger dengan kru dia pergi ke Laugh Tale, mereka telah pun mengetahui tentang Joy Boy. Bahkan Goldie Roger sendiri mengatakan bahawa dia berharap supaya dia berada pada satu zaman yang sama dengan Joy Boy. Dan Joy Boy ni juga boleh dikatakan merupakan seorang yang mengetahui apa yang akan berlaku dan juga menuliskan ramalan-ramalan yang akan berlaku pada masa hadapan. Disebabkan oleh setelah sampai ke Laugh Tale, kita dapat tengok yang Oden dan Goldie Roger sendiri seakan-akan mengetahui sesuatu yang telah ditinggalkan oleh Joy Boy, yang mana akan hadirnya Joy Boy pada suatu hari nanti dalam bentuk yang lainnya. Bahkan Kaido dan King sendiri merasakan bahawa Kaido itulah Joy Boy. So, apa yang saya nak kongsikan dengan korang semua hari ini adalah apakah asal-usul Joy Boy tu, ataupun dalam erti kata lainnya, macam mana watak Joy Boy ni diinspirasikan untuk Ichiro Oda menghasilkan watak Joy Boy tu sendiri. Jadi hari ini saya akan kongsikan dekat korang semua satu teori yang sangat-sangat menarik yang saya jumpa dekat internet, yang mana dikatakan bahawa Joy Boy sebenarnya diinspirasikan daripada negara Indonesia. Kenapa begitu? Benda ni adalah disebabkan oleh watak Joy Boy ni. Kalau kita tengok dalam kerajaan kuno Indonesia, ada satu raja yang terkenal yang dikenali sebagai Jayabaya, ataupun dalam bahasa Jawanya dikenali sebagai Ratu Joyoboyo. Bunyi dia lebih kurang sama, Joy Boy dan Joyoboyo. Tapi apa yang menyebabkan timbulnya teori ni adalah macam mana dikaitkan antara kedua-dua watak Joy Boy dan juga Ratu Joyoboyo ni sendiri. Yang mana Ratu Joyoboyo ni merupakan seorang raja yang masyhur, yang terkenal dengan keadilan dan juga kemampuan dia untuk menyatu padukan dia punya kerajaan. Dan raja ni dikatakan sebagai satu raja yang mempunyai kemahiran untuk menghasilkan ramalan-ramalan, dan bahkan Ratu Joyoboyo daripada kerajaan Indonesia ni juga dikaitkan dan dipercayai oleh penganut agama Hindu sebagai inkarnasi oleh Dewa Vishnu tu sendiri. So dalam kepercayaan agama mereka, Ratu Joyoboyo ni merupakan inkarnasi ataupun kebangkitan semula Dewa Vishnu. Yang mana sejak rilisnya chapter yang ke-1043 baru-baru ni, kita juga dapat tengok bahawa watak Luffy seakan-akan inkarnasi dan kebangkitan semula daripada watak Joy Boy. Dan bahkan terdapat satu manuskrip yang dipercayai ditulis oleh Ratu Joyoboyo ni sendiri, yang mana daripada segi persamaan dengan Joy Boy pula adalah Joy Boy meninggalkan poneglyph sebagai pesanan untuk generasi yang akan datang. So, kita dapat tengok ada beberapa persamaan antara watak Joy Boy dan juga Ratu Joyoboyo ni. Maka wujudlah teori yang mengatakan bahawa Joy Boy sebenarnya diinspirasikan daripada kisah Ratu Joyoboyo yang merupakan seorang pemerintah kerajaan kuno Indonesia. So, macam mana menurut korang semua tentang teori ni? Boleh tinggalkan pendapat korang dekat ruangan komen di bawah. Apa-apa pun, tak sabar kita nak tunggu chapter yang seterusnya untuk kita tengok apakah sebenar-benarnya yang telah berlaku kepada Luffy, dan adakah betul Luffy lah Joy Boy yang dimaksudkan oleh Zunisha itu. So, terima kasih kepada korang yang sudi menonton sehingga ke akhir video. Dan sebagai seorang umat Islam, saya ingin tegaskan kepada kita semua bahawa kita mestilah beriman kepada Allah SWT dan tidak mempercayai ramalan-ramalan daripada orang-orang yang kita dengar. Apa-apa pun,
kita kenalah beriman kepada Allah SWT dan menjaga keimanan kita bahawa Allah SWT lah yang Maha mengetahui segala sesuatu. Dan saya minta maaf kalau saya ada sebarang kesilapan dan kesalahan dalam penyampaian. Akhir kalam dari saya, tiada Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi